1 Raja-Raja bab 5. Hiram, Raja Tirus, mengutus pegawai-pegawainya kepada Salomo. Kerana dia mendengar kabar bahwa Salomo telah dilantik sebagai raja untuk menggantikan ayahnya. Memang Hiram sentiasa menjadi sahabat Daud. Salomo pun mengutus orang kepada Hiram dengan pesan, Tuan maklum bahwa Daud, ayahku, tidak dapat membina sebuah bait bagi nama Tuhan Allahnya, kerana peperangan terus mengelilingi dia, sampai Tuhan menaruh musuh-musuhnya di bawah telapak kakinya. Tetapi sekarang Tuhan Allahku telah mengurniai aku ketenteraman di segala penjuru. Tidak ada lagi lawan dan tidak ada lagi kejadian buruk. Jadi aku berniat hendak membina sebuah bait bagi nama Tuhan Allahku, sebagaimana firman Tuhan kepada Daud ayahku. Anakmu yang akan kududukkan di atas takhtamu untuk menggantikan engkau. Dialah yang akan membina bait bagi namaku. Sekarang sudilah kiranya Tuhan memerintahkan orang untuk menebang bagiku pokok-pokok aras dari Lebanon. Hamba-hambaku akan mendampingi hamba-hamba Tuhan, dan upah hamba-hamba Tuhan akan kubayar kepada Tuhan seberapapun yang Tuhan tetapkan. Tentu Tuhan maklum bahwa dalam kalangan kami tiada orang yang cekap dalam hal menebang pokok sebagaimana orang Sidon. Pada waktu Hiram mendengar kata-kata Salomo itu, dia sangat bersukacita. Katanya, Segala puji bagi Tuhan pada hari ini, kerana dia telah mengurniai Daud seorang anak yang bijak untuk mengetuai bangsa yang besar ini. Lalu Hiram mengirim utusan kepada Salomo dengan pesan, Aku telah mendengar pesan yang Tuhan kirimkan kepadaku. Akan kulakukan semua yang Tuhan kehendaki berhubungan dengan kayu aras dan kayu sanubar itu. Hamba-hambaku akan membawa kayu itu turun dari Lebanon sampai ke laut. Lalu aku akan mengikatnya sebagai rakit di laut untuk dibawa sampai ke tempat yang Tuhan tentukan. Di sana aku akan menyuruh mereka untuk membongkarnya, sehingga Tuhan dapat mengangkutnya. Sementara itu, biarlah Tuhan memenuhi keinginanku dengan menyediakan makanan bagi seisi istanaku. Jadi Hiram memberi Salomo kayu aras dan kayu sanubar sebanyak yang dikehendakinya. Lalu Salomo memberi Hiram 20,000 kor gandum sebagai bahan makanan bagi seisi istananya, dan 20 kor minyak zaitun tumbuk. Demikianlah diberikan Salomo kepada Hiram tahun demi tahun. Tuhan mengurniakan kebijaksanaan kepada Salomo, seperti yang dijanjikannya kepadanya. Antara Hiram dengan Salomo ada hubungan damai. Kedua-duanya mengikat perjanjian bersama. Raja Salomo mengerahkan 30,000 orang buruh paksa daripada kalangan umat Israel. Setiap bulan disuruhnya 10,000 orang antara mereka ke Libanon secara bergilir-gilir. Sebulan lamanya mereka di Libanon, lalu 2 bulan yang berikutnya di rumah masing-masing. Adoniram bertugas mengetuai buruh paksa itu. Salomo mempunyai 70,000 orang tukang pikul dan 80,000 orang tukang pahat di pergunungan. Selain itu, Salomo juga mempunyai 3.300 orang pegawai utama yang mengetuai pekerjaan itu. Mereka memberikan arahan kepada orang yang melaksanakan pekerjaan itu. Atas perintah raja, mereka menggali batu-batu besar, yaitu batu-batu mahal, untuk membuat dasar bait itu daripada batu-batu pahat. Sementara itu para tukang bangunan Salomo, para tukang bangunan Hiram, dan orang Gebal memahat serta menyediakan kayu dan batu untuk membina bait itu. 1 Raja-Raja bab 6. Pada tahun ke-480,
setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, tahun keempat pemerintahan Salomo atas orang Israel, Salomo memulai pembinaan Bait Tuhan pada bulan Ziu, yaitu bulan kedua. Bait yang dibangunkan oleh Raja Salomo bagi Tuhan itu sepanjang 60 hasta, selebar 20 hasta, dan setinggi 30 hasta. Di hadapan ruang besar bait itu, ada serambi sepanjang 20 hasta, yaitu mengikut lebar bait itu, dan selebar 10 hasta menganjung ke sebelah hadapan bait itu. Pada bait itu dibuatnya jendela-jendela yang berbidai rapat. Kemudian dia membina beberapa tingkat bilik tambahan pada dinding bait itu secara berkeliling, mengitari ruang besar dan juga ruang belakang. Tingkat bawahnya selebar 5 hasta, tingkat tengah selebar 6 hasta, manakala tingkat ketiga selebar 7 hasta. Di sekeliling dinding bait sebelah luar dibuatnya birai-birai pengimbang, supaya segala alang tidak perlu ditancap pada dinding bait itu. Batu-batu yang digunakan untuk pembinaan bait itu kesemuanya disiapkan di lombong, supaya selama pembinaan itu tidak terdengar bunyi penukul, kapak, atau perkakas besi apa-apapun di bait itu. Pintu bilik tingkat bawah ditempatkan pada sisi kanan bait itu, dan untuk sampai ke tingkat tengah, seseorang harus menaiki tangga berlingkar-lingkar. Begitu jugalah dari tingkat tengah ke tingkat ketiga. Demikianlah dia membina bait itu dan menyiapkannya. Siling bait itu dibuatnya daripada alang dan papan kayu aras. Bilik-bilik tambahan yang dibinanya di sekeliling bait itu masing-masing setinggi 5 hasta, dan semuanya terhubung pada bait itu dengan kayu aras. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo, demikian: mengenai bait yang sedang kau bina ini, jika engkau mengikuti segala ketetapanku, mentaati segala peraturanku, dan berpegang teguh pada segala perintahku, serta kamu tetap hidup dalamnya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu, yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu. Aku akan bersemayam di tengah-tengah orang Israel, dan tidak akan meninggalkan umatku Israel. Demikianlah Salomo membina dan menyempurnakan bait itu. Dia melapisi dinding sebelah di dalam bait itu dengan papan kayu aras, dari lantai bait sampai ke alang silingnya, manakala lantai bait itu dilapisinya dengan papan kayu sanubar. Kemudian di bahagian belakang bait itu dibuatnya ruang belakang sepanjang 20 hasta dengan disekat papan kayu aras dari lantai sampai ke gelegarnya untuk dijadikan tempat yang maha suci. Jadi ruang besar tepat di hadapan ruang belakang itu sepanjang 40 hasta. Kayu aras pada bahagian dalam bait itu berukiran buah labu dan bunga yang mengembang, semuanya daripada kayu aras, dan tiada batu yang kelihatan. Disiapkannya bahagian dalam ruang dalaman bait itu, agar tabut perjanjian Tuhan dapat disimpan di sana. Ruang dalaman itu sepanjang 20 hasta, selebar 20 hasta, dan setinggi 20 hasta. Disalutnya ruang itu dengan emas murni. Lalu disalutnya juga mazbah dengan kayu aras. Salomo menyalut bahagian dalam bait itu dengan emas murni. Direntangkannya rantai-rantai emas di hadapan ruang dalaman. Lalu disalutnya ruang itu dengan emas. Dia menyalut seluruh bait itu dengan emas hingga selesai. Juga seluruh mazbah yang ada pada ruangan dalaman itu disalutnya dengan emas. Di ruang dalaman itu dibuatnya 2 kerubin daripada kayu zaitun, masing-masing setinggi 10 hasta. Sayap kerubin yang satu itu sepanjang 5 hasta,
Demikian juga sayap yang satu lagi itu, manakala jarak dari hujung sayap yang satu sampai ke hujung sayap yang lagi satu ialah 10 hasta. Kerubin yang kedua juga 10 hasta tingginya. Kedua-dua kerubin itu sama ukuran dan rupanya. Tinggi kerubin yang satu 10 hasta, demikian juga kerubin yang kedua. Kemudian diletaknya kedua-dua kerubin itu di tengah-tengah bahagian dalam bait itu, dengan sayap yang terkembang. Sayap kerubin yang satu menyentuh dinding yang satu, dan sayap kerubin yang kedua menyentuh dinding yang lagi satu, manakala sayap-sayap lainnya saling bersentuhan di tengah-tengah bait itu. Lalu disalutnya kerubin-kerubin itu dengan emas, secara berkeliling pada seluruh dinding bait itu, baik di sebelah dalam maupun di luar. Dibuatnya ukiran berupa kerubin, pokok kurma, dan bunga yang mengembang. Lantai bait itu disalutnya dengan emas, baik di ruang sebelah dalam maupun di luar. Bagi pintu masuk ke ruang dalaman itu, dibuatnya daun pintu daripada kayu zaitun. Ambang dan tiangnya berbentuk segi 5. Pada kedua-dua daun pintu daripada kayu zaitun itu, dibuatnya pula ukiran berupa kerubin, pokok kurma, dan bunga yang mengembang, lalu disalutnya dengan emas. Selanjutnya, dia melapiskan emas pada kerubin dan pada pokok kurma itu. Demikian juga untuk pintu ruang besar, dibuatnya tiang-tiang daripada kayu zaitun, berbentuk segi 4. Kedua-dua daun pintu itu terbuat daripada kayu sanubar, masing-masing terdiri daripada 2 keping papan yang dapat dilipat. Pada pintu itu dibuatnya ukiran berupa kerubin, pokok kurma, dan bunga yang mengembang, dan diratakan salutan emas pada ukiran itu. Dibinanya laman dalam dengan 3 lajur batu pahat dan 1 lajur gelegar kayu aras. Pada bulan Ziu, pada tahun keempat, diletakkanlah asas bait Tuhan itu. Kemudian pada bulan Bul, yaitu bulan ke-8 pada tahun ke-11, selesailah bait itu dengan semua bahagiannya, selaras dengan segala perinciannya. Jadi dia membina bait itu selama 7 tahun lamanya. 2 Tawarik bab 2. Salomo memberikan perintah untuk membangunkan bait bagi nama Tuhan dan juga istana diraja bagi dirinya. Salomo mengerahkan 70.000 orang tukang pikul, 80.000 orang tukang pahat untuk memecah batu di pergunungan, dan 3.600 orang untuk mengawasi mereka. Lalu Salomo mengutus orang kepada Hiram, Raja Tirus, dengan pesan, "Lakukanlah terhadap aku hal yang sama seperti yang Tuhan lakukan terhadap Daud, ayahku, ketika Tuhan mengirimkan kepadanya kayu aras untuk membangunkan istana tempat tinggalnya. Sesungguhnya, aku hendak membangunkan sebuah bait bagi nama Tuhan Allahku dan mentakdiskannya bagi Dia. Di dalam bait itu akan dibakar dupa harum di hadiratnya. Disediakan roti persembahan yang tetap, serta dipersembahkan korban bakaran pada waktu pagi dan petang, pada hari Sabat, pada bulan baru, dan pada hari raya yang ditetapkan Tuhan Allah kami. Semuanya itu kewajiban kekal bagi orang Israel. Bait yang hendak kubina itu haruslah besar, karena Allah kami lebih besar daripada segala Tuhan. Namun demikian, sesungguhnya siapakah yang mampu membina sebuah bait baginya? Langit, bahkan langit di atas segala langit pun tidak dapat memuat Dia. Siapakah aku ini, sehingga aku hendak membina sebuah bait baginya? Bait itu tidak lain sebagai tempat untuk membakar dupa di hadiratnya. Sekarang, sudilah Tuhan mengirimkan kepadaku
seorang yang ahli mengerjakan emas, perak, gangsa, besi, kain ungu, kain kirmizi, dan kain biru, serta yang juga ahli membuat ukiran. Dia akan bekerja bersama-sama para ahli yang ada denganku di Yehuda dan di Yerusalem yang telah disediakan oleh Daud ayahku. Kirimkanlah juga kepadaku kayu aras, kayu sanubar, dan kayu cendana dari Lebanon, karena aku tahu bahwa hamba-hamba Tuhan memang ahli dalam hal menebang pokok-pokok Lebanon. Hamba-hambaku akan bekerja bersama-sama hamba-hamba Tuhan untuk menyediakan sejumlah besar kayu bagiku. Kerana bait yang hendak kubina itu haruslah besar dan menakjubkan. Bagi hamba-hamba Tuhan, para tukang yang menebang pokok itu, akan kuberi 20.000 kor gandum tumbuk, 20.000 kor barley, 20.000 bat anggur, dan 20.000 bat minyak. Jawab Hiram, Raja Tirus, dalam surat balasan yang dikirimnya kepada Salomo. Kerana Tuhan mengasihi umat-Nya, Dia telah mengangkat engkau menjadi raja atas mereka. Kata Hiram lagi, Segala puji bagi Tuhan, Allah Israel, yang menjadikan langit dan bumi. Dia telah mengurniakan kepada Raja Daud seorang anak yang bijak, penuh akal budi dan pengertian, yang akan membina bait bagi Tuhan, serta istana diraja bagi dirinya sendiri. Sekarang, kukirimkan seorang ahli yang sangat terampil, yaitu Huram-Abi. Dia ialah anak seorang perempuan daripada suku Dan, sedangkan ayahnya seorang Tirus. Dia memang ahli bidang, mengerjakan emas, perak, gangsa, besi, batu, kayu, kain ungu, kain biru, linen halus, dan kain kirmizi. Dia juga cekap mengerjakan segala jenis ukiran, serta dapat membuat semua rancangan yang akan ditugaskan kepadanya, bersama-sama ahli-ahli Tuan dan ahli-ahli tuanku Daud, ayah Tuan. Sekarang, kirimkanlah gandum, barley, minyak, dan anggur yang tuanku sebutkan itu melalui hamba-hamba Tuan. Kami akan menebang kayu dari Lebanon, sebanyak yang Tuan perlukan. Selanjutnya, kayu itu akan kami bawa kepada Tuan dengan rakit melalui laut ke Yope, dan Tuan dapat mengangkutnya ke Yerusalem. Salomo menghitung semua pendatang yang ada di tanah Israel menurut penghitungan yang pernah dilakukan oleh Daud ayahnya. Didapatilah 153.600 orang. Daripada kalangan mereka, dia menetapkan 70.000 orang sebagai tukang pikul, 80.000 orang sebagai tukang pahat di pergunungan, dan 3.600 orang untuk mengawasi semua orang itu bekerja. 2 Tawarik, bab 3. Kemudian, Salomo memulakanlah pembinaan bait Tuhan di tempat yang telah disediakan Daud, yaitu di tempat pembantingan Ornan, orang Yebus di Yerusalem, Gunung Moria. Disitulah dahulu Allah menampakkan diri kepada Daud, ayahnya. Pembinaan dimulai oleh Salomo pada hari kedua, pada bulan kedua, dalam tahun keempat pemerintahannya. Inilah ukuran bagi asas rumah Allah yang dibangunkan Salomo. Panjangnya 60 hasta, menurut ukuran hasta lama, dan lebarnya 20 hasta. Manakala serambi di depan bait itu sepanjang 20 hasta menurut lebar bait itu dan setinggi 120 hasta. Dia menyalut bahagian dalam bait itu dengan emas tulen. Kemudian dipapankannya ruang besar dengan kayu sanubar yang disalut dengan emas mutu tinggi. Lalu padanya dipasang hiasan pokok kurma dan untayan rantai. Ruang itu dihiasinya dengan segala jenis batu permata mahal-mahal, sedangkan emasnya ialah emas dari Parwaim.
Demikianlah dia menyalut ruang itu dengan emas, segala alangnya, bendulnya, dindingnya, dan pintunya. Pada dinding-dindingnya diukirnya malaikat kerubin. Selanjutnya dibuatnya tempat yang maha suci. Panjangnya 20 hasta menurut lebar bait itu, dan lebarnya pun 20 hasta. Dia menyaluti ruang itu dengan emas mutu tinggi seberat 600 talenta. Berat paku-pakunya ialah 50 shikal emas. Dia juga menyalut bilik-bilik atas dengan emas. Dalam tempat yang maha suci itu, dibuatnya 2 pahatan malaikat kerubin yang kemudian disaluti emas. Sayap malaikat-malaikat kerubin itu sepanjang 20 hasta. Sebelah sayap daripada malaikat kerubin pertama sepanjang 5 hasta, menyentuh dinding bait sebelah sini. Sedangkan sayapnya yang sebelah lagi, sepanjang 5 hasta juga, menyentuh sayap malaikat kerubin kedua. Demikian jugalah sebelah sayap daripada malaikat kerubin kedua itu, sepanjang 5 hasta, menyentuh dinding bait sebelah sana. Sedang sayapnya yang sebelah lagi, sepanjang 5 hasta juga, bersinggungan dengan sayap malaikat kerubin pertama. Sayap kedua-dua malaikat kerubin itu terkembang sepanjang 20 hasta. Kedua-dua malaikat itu tegak di atas kakinya dan menghadap ke ruang besar. Selain itu, dibuatnya tabir daripada kain biru, kain ungu, kain kirmizi, dan linen halus. Lalu dipasangnya hiasan malaikat-malaikat kerubin pada tabir itu. Di depan bait itu, Salomo membuat 2 tonggak setinggi 35 hasta dengan kepala tiang di bahagian atasnya, masing-masing setinggi 5 hasta. Dia juga membuat untayan rantai seperti di ruang belakang, lalu memasangkannya pada kepala tonggak-tonggak itu. Dibuatnya 100 buah delima dan dipasangkannya pada untayan rantai itu. Kemudian, tiang-tiang itu didirikannya di depan bait suci, masing-masing di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Tiang sebelah kanan dinamainya Yakin, sedangkan tiang sebelah kiri dinamainya Boas.